lebih ubiquitous, available ubiquitously. So hari ini HSBB project merupakan projek 10 tahun, bukan setahun 2 tahun. Right? So bagi saya kita harus melihat kepada 4 perkara yang saya sebut tadi untuk at least mempercepatkan penembusan ICT. Sebab tanpa internet segala apa ada lain akan mungkin tidak akan mungkin berkembang banyak. Ya, kita akan kaitkan ini nanti dengan Wawasan 2020 dan ada juga artikel yang akan kami kongsikan di atas talian bersama dengan anda. Teruskan bersama kami, kita berjeda seketika. Anda kembali bersama Di Luar Lingkungan membicarakan tentang penembusan ICT mengapa lembab. Dua tetamu yang kami bawakan kali ini, Profesor Madya Dr. Mazani Manaf dari UiTM dan juga Tuan Haji Rais Hussein Red Snapper sebagai wakil dari pemain industri. Dan kita akan meneruskan lagi bual bicara ini. Kami juga mula membukakan talian 0322829062 akan dipaparkan di kaca TV anda tidak berapa lama lagi, dan mula boleh menghantarkan email kepada kami Syed Munawar SAYED at dll.my, dan juga boleh menghantarkan SMS dengan cara menaikkan komen, hantarkan ke 32776. Jadi sementara menantikan maklum balas dari penonton sekalian, kita teruskan lagi dengan bual bicara ini. Kita bercakap soal kedudukan universitis. Terdapat satu artikel oleh Marika Viziani dan juga Malia Putih dari Monash University bercakap soal Vision 2020, the Multimedia Super Corridor and Malaysian Universities. Kami akan kongsikan visual ini kepada anda seketika nanti. Dan melihat di sini kedudukan laporan ini, artikel ini menyatakan bahawa dengan inisiatif MSc tidak benar-benar memanfaatkan IPT yang ada di negara kita. Kerana seharusnya inilah kelompok antara lainnya yang melahirkan 40,000 pemain industri tempatan, dan daripada artikel ini menggambarkan bahawa MSc tidak embark ataupun tidak melibatkan sepenuhnya universiti sebagai salah satu pendorong utama di dalam mewujudkan culture, budaya dan nilai penggunaan ICT yang lebih baik. Mungkin Prof ada komen balas tentang artikel yang kita kongsikan ini. Oh, saya tidak bersetuju, kerana kalau kita lihat company-company syarikat yang melabur di MSc, kita dapati bahawa banyak juga syarikat yang memberi manfaat kepada IPT sendiri. Selain daripada Intel, Motorola, kita ada company seperti Satyam, Tata dan Infosys. Dan baru-baru ini Infosys telah bekerjasama dengan Kementerian Pengajian Tinggi untuk mengadakan satu program Infosys, curriculum Infosys sendiri untuk dimanfaatkan oleh pelajar-pelajar di IPT sendiri. Dan sebenarnya kalau kita lihat, mereka-mereka ini adalah major player dalam IT. Dengan penghasilan software engineer mereka, terutama di India. Berapa ramai kita lihat software engineer yang dihasilkan di India dan yang bekerja di Cyberjaya. Jadi mungkin pandangan Tuan Haji, apakah agensi-agensi ataupun institusi tempatan ini tidak cukup diberi rangsangan oleh inisiatif ICT yang sedia ada? Bagi saya, MSc itu salah satu projek yang paling bagus dijalankan oleh kerajaan. Saya rasa MSc itu telah merangsangkan sufficient energy kepada bukan saja universiti-universiti, syarikat-syarikat tempatan semua. Sebab sampai MSc jadi model kepada negeri-negeri di Timur Tengah. Kita tahu benda tu memang benar. So saya berpendapat, saya bersetuju dengan Profesor bahawa MSc ini banyak telah membantu dan menjana
perkembangan ICT di Malaysia. Lalu mengapa masih ada kritikan terhadap pencapaian kejayaan MSc di sendiri, Tuan Haji? Bagi saya mungkin again devil's in the detail, right? Okay. So bila kita menyebut MSc secara keseluruhannya, MSc banyak telah membuat rangsangan yang sepatutnya. Mungkin dalam salah satu macam mungkin dalam yang e-cinema, mungkin dia ada masalah sedikit ataupun dia ada pockets of problem. Tapi as a whole MSc is membanggakan. Okay. Ingin saya buat statistik yang diperoleh daripada MDEC sendiri, di mana MSc sekarang ni kita telah mempunyai 2,170 syarikat yang bertaraf MSc di Malaysia. Dan ini menyumbangkan kepada 97,000 pekerjaan yang berkaitan dengan ICT sendiri. Dan kita dapati bahawa kita telah dapat menarik FDI sebaik berbilion. Dan kalau kita lihat perolehan yang diperoleh pada 2007, terdapat 17 bilion perolehan yang diperoleh daripada syarikat-syarikat ini. Dan ekspor yang diperoleh pada 2007 sebanyak 5.5 bilion. Ini satu angka yang membanggakan, saya rasa. Dan ini satu kejayaan MSc yang patut kita banggakan. Dengan kata lain, terdapat implementasi yang membanggakan, tidak begitu? All on multimedia super corridor. Multimedia. Yes. Okay. Tetapi kalau kita kepada National Broadband Policy, ada banyak. Okey, kita akan kupas lebih lanjut tentang itu. Kita akan kupas lebih lanjut. Kita saksikan dahulu bingkisan yang telah pun kami siapkan ini. ICT merupakan satu sektor dinamik yang berubah begitu pantas. Kelihatannya, kebanyakan inisiatif oleh kerajaan Malaysia penat mengejar perubahan berkenaan. Birokrasi dan penyampaian menjadi halangan dan bukan dorongan yang memperkasa inisiatif ICT kebangsaan. Malaysia masih belum berupaya melahirkan pemain industri ICT yang ternama, malah masih kekal sebagai penumpang di pentas dunia. Sedikit kebanggaan mungkin tercorak di dalam dunia multimedia yang hanyalah 1/10 daripada realiti ICT seluruhnya. Malah, dalam sudut outsourcing pula, Malaysia tidaklah mendahului negara-negara seperti India dan China. Apakah elemen strategik yang perlu digarap untuk memperkasa penumbusan ICT? Apakah kesannya 10 tahun akan datang jika Malaysia kekal pada tahap ini? Apakah nasib MSc? Siapakah peneraju utama dalam industri ini yang mampu memberikan leadership atau kepimpinan yang diharap-harapkan? Kegagalan menjawab semua persoalan ini bererti kita akan terus melihat agenda ICT berada tercorot dalam senarai keutamaan negara. Adakah agenda ICT kebangsaan merupakan agenda hangat-hangat tahi ayam? Menyaksikan Di Luar Lingkungan edisi ke-6 bercakap soal penembusan ICT mengapa lembab. Ada pandangan yang mengatakan bahawa sejak beberapa tahun, sekurang-kurangnya 4 atau 5 tahun lalu, agenda ICT ini mula mengambil backseat berbanding dengan bioteknologi. Sudah kurang rangsangan dalam bidang latihan, sudah kurang diberikan penonjolan dalam agenda-agenda kerajaan. Adakah Profesor bersetuju dengan pernyataan itu? Saya tidak setuju kerana saya rasa kita lihat perkembangan ini berterusan. Walaupun kita mengalami perubahan pimpinan daripada Tun Dr. Mahathir kepada Datuk Seri Abdullah Badawi, kita dapati bahawa walaupun sekarang ni Perdana Menteri kita lebih tumpu kepada biotek, tetapi ICT tidak dilupakan. Ini kerjaan yang ditujukan oleh angka-angka seperti MSc ini satu kerjaan yang saya rasa perlu kita Lalu hebatkan. Bolehkah saya buat sedikit kesimpulan awal di sini bahawa sementara dorongan willpower ataupun political will-nya masih ada, dan juga kita punya infrastruktur dan juga plan yang masih lagi membanggakan. Jadi halangannya sekarang ini hanyalah di peringkat implementasi semata-mata, Tuan Haji? Okey, bagi saya, I like to quote one popular guy. I don't know, Barack Obama, if you heard that. Yeah, he's a very popular guy. You cannot solve 21st century challenges with 20th century bureaucracy. Okay. So for me, bagi saya, masalah sekarang ni birokrasi implementasi itu saja bagi saya.